Jana pelaburan sehingga RM4.3 bilion wujudkan 4,300 pekerjaan di samping meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Kejayaan itu menjadikan Taman Perindustrian POIC Lahad Datu sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baharu bagi kawasan pantai timur Sabah. Asmah Asmuni ada perinciannya. Kita ingin menjadikan Lahad Datu itu sebagai Eastern Gateway dan juga logistik hub di kawasan pantai timur. Ya. Memiliki pelabuhan laut paling dalam di dunia, POIC Lahad Datu berupaya muncul sebagai hub logistik bagi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA. POIC adalah salah satu hub pelabuhan bagi perancangan menjadikan Lahad Datu ini sebagai di perantaran untuk Selat Lombok, iaitu Lombok Makassar. Pewartaan lebih 1,000 hektar tanah sebagai kawasan zon bebas cukai antara tarikan utama pelabur. Kita kena usahakan, kita kena develop itu free zone area. Maksudnya free zone area, kita tidak bergantung kepada domestic requirement. Permintaan dia, kita galakkan international, multinational company untuk bertapak di sini. Potensi POIC Lahad Datu sangat besar kerana mempunyai jaringan pengangkutan yang baik, kemudahan infrastruktur yang sangat baik serta kawasan industri yang sangat luas. Di sini juga POIC juga mempunyai zon industri yang mesra alam. 11 kilang beroperasi meliputi industri kelapa sawit, hiliran kelapa sawit, baja serta minyak dan gas. Sebelumnya saya bekerja di Puchong, satu syarikat GLC. Kemudian 2013 saya berpindah ke Lahad Datu lah. Memang bertujuan untuk mencari pekerjaan di daerah ini. Saya berpendapat bahawa daerah saya sendiri memerlukan tenaga muda seperti saya. Sesuai dengan Hala 7 Sabah Maju Jaya, POIC Sabah turut merancang pembangunan hub halal sebagai pusat pengeluaran dan pemprosesan produk halal. Ia disusuli usaha membangunkan 768 unit apartmen hujung tahun ini sebagai pilihan penduduk yang berhasrat memiliki kediaman sendiri. Usaha kerajaan negeri untuk menjadikan Taman Perindustrian POIC Lahad Datu ini sebagai hub logistik, perprosesan pemindahan dan juga pembuatan berasaskan kelapa sawit bakal menarik lebih ramai pelabur untuk memanfaatkan lokasi strategik di Sabah dalam kawasan BIMP IAGA yang menjadi akses kepada sumber asli yang banyak di rantau ini. Laporan Asmah Asmuni, RTM. Fokus dari Sabah mengenai situasi semasa banjir di negeri itu. Perinciannya kita bersama Redwin Wilbin. Silakan Redwin. Baik Syahira, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah iaitu Beaufort dan Kinabatangan yang berlindung di Pusat Pembinaan Sementara PPS meningkat manakala di Tambunan kekal. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 721 penduduk terjejas daripada 212 keluarga masih ditempatkan di 5 PPS di 3 daerah. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah melaporkan di Beaufort jumlah penduduk terjejas seramai 430 orang daripada 137 keluarga yang berlindung di 2 PPS berbanding 384 orang daripada 124 keluarga pukul 12.30 hari tadi. Manakala di Kinabatangan 279 orang daripada 71 keluarga berbanding 276 orang daripada 70 keluarga di 2 PPS. Di Tambunan jumlah penduduk terjejas berlindung di PPS kekal 13 orang daripada 4 keluarga. Sementara itu 10 kawasan dalam Mukim Bambangan Mambakut dinaiki air sejak 3 pagi tadi.
Antara kampung terlibat Kampung Bambangan, Kampung Kitana, Kampung Anggitan, Kampung Buang Sayang Inantul, Kampung Panition, Kampung Sinoko, Kampung Lembah Poring, Kampung Paung Maragang, Kampung Baitam dan Pekan Mambakut. Turut terjejas SK Kampung Bambangan. Pegawai daerah Mambakut Ibrahim Terki ketika dihubungi memberitahu sebuah PPS dibuka di Dewan SMK Mambakut yang menempatkan kira-kira 30 keluarga dari Kampung Baitam. Dalam pada itu, 2 PPS di Keningau iaitu Dewan Koningau MDK dan Dewan Masyarakat Keningau yang menempatkan 137 orang daripada 33 keluarga ditutup pukul 12.30 hari. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Keningau, Peter Jonu Moinjil berkata, penduduk terjejas dibenarkan pulang selepas pemantauan pihak berkuasa mendapati keadaan banjir kembali pulih. Paip transmisi utama di Jalan Pinampang yang mengalami kebocoran telah siap dibaiki sepenuhnya. Menteri Kerja Raya Datuk Syalmi Yahya berkata, paip berkenaan telah pun diaktifkan semula bagi memulihkan tekanan air untuk disalurkan kepada penduduk sekitar. Sekarang air di paip transmisi utama itu sudah mula diaktifkan. Jadi kita berharap tekanan air akan beransur pulih lebih baik daripada sebelum inilah. Kerana sebelum ini kita anggarkan ada beberapa peratusan volume air yang hilang disebabkan oleh keretakan paip utama tersebut. Datu Sahelmi menyatakan demikian kepada media selepas program Khatan Perdana Parlimen Putatan di Masjid Nurul Iman, Pasir Putih Putatan. Mengenai isu tekanan air rendah di Empangan, Segaliut dan beberapa telaga tiup di Sandakan, Datu Sahelmi berkata sebagai langkah segera bekalan air daripada daerah Kinabatangan akan diagihkan ke kawasan terjejas, antaranya Bandar Lela, Bandar Ramai-Ramai dan Namtung. Jabatan Air juga telah berbincang dengan pihak konsesi bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Seramai 170 kanak-kanak menyertai program Khatan Perdana ini yang diadakan bagi membantu meringankan bebanan kos ibu bapa. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP menangguhkan pelaksanaan kenaikan bayaran penggunaan premis, use of premises bagi pihak berkuasa tempatan PBT. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata pelaksanaan peraturan baharu itu terpaksa ditangguhkan disebabkan kadar pembayaran sebelumnya terlalu rendah, manakala kenaikan selepas penilaian semula didapati agak mendadak. So I have to tell them kita kena slow down dari segi implementasi dia. Kita kena arah semua PBT untuk membuat libat urus kepada semua pemegang taruh. They have to explain actually the rationale behind the ordinance yang kita perkenalkan. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri KKTP menyatakan demikian kepada pemberita selepas kembara PBT kedua di Pejabat Majlis Daerah Beaufort. Beliau turut menekankan kepentingan mewujudkan pejawatan baharu di setiap PBT. Mengenai kembara ini, Datuk Dr. Joakim berkata ia bertujuan mengenali lebih dekat setiap PBT di negeri ini selain meneliti kekangan, isu serta cabaran yang dihadapi dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Seramai 1,431 pesawah di daerah Pitas telah menerima bantuan khas sumbangan tunai kepada pesawah BKST bagi fasa 2 tahun 2024. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata Pitas merupakan penerima bantuan ketiga tertinggi dengan jumlah keseluruhan RM858,600 bagi fasa 2. Setiap pesawah menerima bantuan kewangan RM600. Terima kasih atas usaha PMX Kerajaan Madani pada hari ini yang mana sememangnya ingin melewat bawa pesawat-pesawat seluruh rakyat yang ada di dalam negara Malaysia dan di negeri Sabah ini akan dapat menerima bantuan khas sementara menunggu padi masak. Datuk Seri Dr. Rudi yang juga Adun Pitas ditemui pemerintah selepas merasmikan pelancaran BKST Fasa 2 di Pitas. Beliau turut menyeru agar golongan petani dan peladang di daerah Pitas terus berusaha memajukan diri dan mengambil peluang serta sokongan yang disediakan kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Daerah Pitas, Datuk Eng Loi
Logistik berharap bantuan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima. Kita amat mengharapkan supaya semua pesawat-pesawat padi dan juga penanam padi bukit ini mengambil peluang ini. Karena peluang ini adalah sangat baik. Bayangkan setiap rakyat yang terlibat dengan perusahaan padi bukit dan padi sawah akan menerima uang tunai sebanyak RM600. Isu teknikal dikenal pasti punca kelewatan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo bagi pakej kerja 1 laluan Sindomin Melalia dan pakej kerja 2 Melalia Beaufort. Adun Sindomin Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata ia melibatkan kelewatan mereka bentuk oleh konsultan yang dilantik selain masalah koordinasi antara agensi yang terlibat. Datuk Dr. Yusof bagaimanapun berharap punca yang tidak dapat dielak itu masih boleh dipercepat. Ada satu isu lagi iaitu koordinasi di antara jabatan-jabatan yang kecil. Misalnya dengan SASB, dengan jabatan air, telekomunikasi. Ini juga perlu kita selaraskan dan kita akan buat mungkin dalam masyarakat tindakan daerah kita akan panggil semua untuk menyelesaikan masalah koordinasi ini. Datuk Dr. Yusof ditemui pemberita RTM selepas taklimat pelaksanaan projek Pan Borneo di bawah WP01 Sindomin Melalia dan WP02 Melalia Beaufort di Dewan Serbaguna Sipitang. Ketika ini pelaksanaan projek Pan Borneo di bawah WP01 Sindomin Melalia siap 78%, manakala WP02 Melalia Beaufort siap 54%. Kajian pembangunan model kesepaduan sosial Sabah dan Sarawak berjaya disiapkan dalam masa 6 bulan mengikut tempoh ditetapkan. Kajian itu dilaksanakan dengan kerjasama 4 universiti tempatan iaitu Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaya. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, kerjasama tersebut membolehkan kajian itu disiapkan dan berpotensi digunakan oleh Kementerian Perpaduan Negara KPN. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyerahan kertas dasar kajian berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Setiausaha KPN Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dalam ucapannya yang dibacakan timbalan Ketua Setiausaha KPN Muhammad Sobri Mat Daud memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuas hati dengan hasil kajian tersebut. Hasil dapatan kajian itu diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mewujudkan ekosistem perpaduan dan integrasi yang lebih kukuh di Semenanjung. Kajian berkenaan dilaksanakan bagi melihat faktor yang mewujudkan keadaan perpaduan dan hubungan kaum yang baik di Sabah dan Sarawak. Statistik pengeluaran notis saman bagi Ops Tahun Baharu Cina TBC di Sabah tahun ini menurun sebanyak 49%. Berbanding tahun lepas, Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah Muhammad Haris Ali berkata ia sekaligus mempengaruhi penurunan sebanyak 91% kenderaan disita. Ini menunjukkan bahawa tindakan advokasi ataupun usaha-usaha Keselamatan Jalan Raya menampakkan hasil berbanding tahun lepas dan tahun ini. Dan ini menunjukkan kesedaran jugalah semasa tempoh perayaan di negeri Sabah ini menunjukkan satu trend yang positif. Masa musim perayaan, pemandu lebih berhati-hati. Muhammad Haris menyatakan demikian dalam sidang media sempena OPHAS TBC di Kota Kinabalu. Setakat ini 5,695 notis telah dikeluarkan melibatkan 2,496 kenderaan. Daripada jumlah itu, 25 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. OPHAS TBC yang bermula 20 Januari lepas di seluruh negeri membabitkan 286 anggota. Setakat semalam, lebih 26,000 kenderaan telah diperiksa. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Syahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Syahira. Terima kasih Redwin langsung dari Sabah.